InsyaAllah kita boleh mula lah. Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu. Alhamdulillah. Minta maaf semalam tidak dapat bersama. Terpaksa kita tangguhkan ke hari ini, ke malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan malam ini kita akan dapat sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung tajuk yang berkenaan beberapa perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, akal, sains, dan juga berkaitan dengan sihir, sihir. Jadi sihir tu kita akan pergi lebih detail kemudian sikit, tapi sebagai satu mukadimahnya kita ingin menyatakan bahawa sihir ini adalah merupakan suatu perkara yang menjadi senjata yang digunakan oleh syaitan, digunakan oleh iblis untuk nak merosakkan akidah. Jadi sihir ini bukanlah satu perkara yang baik, malahan di dalam Islam kita dilarang untuk belajar sihir, tak boleh. Kecuali kalau kita belajar untuk nak lawan dia, tu lainlah. Tapi kalau belajar saja-saja sihir ini tak dibenarkan, kerana dia akan merosakkan. Kerana sihir ini dia ilmu yang berkaitan dengan syaitan, berkaitan dengan iblis, dan juga berkaitan dengan penyembahan iblis, penyembahan syaitan. Dan sihir ini akan membawa kita terikat kepada syirik, banyak benda-benda syirik. Jadi sebab itu orang yang belajar sihir itu dia tidak dibenarkan, diharamkan oleh Allah SWT. Kecuali kita belajar sihir tadi dalam rangka mungkin nak mengetahui macam mana strategi mereka, perancangan jahat mereka, apa digunakan dan sebagainya, supaya kita boleh nak putuskan sihir-sihir tadi itu, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya ingin menyambung sedikit daripada perbincangan kita berkaitan dengan suasana yang ada pada hari ini, iaitu sains. Dan sains ini sebenarnya telah pun dibincangkan oleh ulama-ulama kita, terutamanya ulama muhakkikin, menggambarkan kepada kita tentang kewujudan satu fenomena, iaitu fenomena sains yang mengutamakan fizikal dan membawa kepada kerosakan. Tidaklah bermakna semua sains itu rosak, Maknanya ada orang bertanya, adakah kita tidak dibenarkan menggunakan sains? Sains ni adalah satu metodologi pembelajaran, pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan fizik ataupun metafizik. Jadi sains ini dia ada unsur-unsur fizik, unsur-unsur fizikal, dan juga unsur-unsur metafizik. Metafizik ini maknanya yang non-fizikal. Contoh non-fizikal ni seperti gelombang. Gelombang tu metafizik. Jadi walaupun ada di dalam fizik, pelajaran fizik kita belajar, saya pun dulu belajar juga.
gelombang kan, gelombang wave. Tapi dia sebenarnya hakikat dia adalah metafizik, sesuatu yang kita tak nampak kan. Kadang-kadang tidak boleh dikesan, kadang-kadang dia ada hanya sifat-sifat dia saja. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cuba melihat sumber-sumber kekufuran di akhir zaman yang berkaitan dengan perkara yang kita gambarkan sebagai mata pelajaran sains. Bukan kita nak tolak sains, saya nak tegaskan ke sini, bukan nak tolak sains, tetapi sebahagian daripada sains itu diasaskan oleh iblis. Sebahagian, tak semua, sebahagian. Sebahagian daripada sains itu diasaskan oleh syaitan. Ini adalah daripada kajian-kajian yang kita buat. Memang sengaja iblis ataupun kita kata musuh Islam, musuh Allah ini, mereka merancang untuk nak menggunakan pengetahuan sains itu dalam rangka untuk nak melaksanakan sihir. Melaksanakan sihir. Sebab tu kita hari ini kita kena berhati-hati apabila kita berada di dalam suasana masyarakat pada hari ini, kita akan dapati ramai yang tertipu, mudah sangat tertipu. Sama ada sains itu dalam bentuk fizik, kimia, biologi dan sebagainya, dan malahan sains juga dalam bentuk sosial dan juga politik, dalam bentuk ekonomi pun tertipu. Jadi bukanlah kita nak kata sains itu tak elok. Sains ini sebahagian daripada pelajaran yang kita boleh ambil dan guna, di mana ia juga merupakan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya yang kita nak gambarkan pada hari ini ialah sains yang sebenarnya terputus daripada iman dan takwa, sains yang diasaskan oleh iblis dan syaitan. Ini sains ini yang kita nak kena perhatikan. Kadang-kadang kita nampak sains tu bagus, tapi rupanya dia punya dasarnya ialah tidak percaya kepada Tuhan. Dasarnya etis, dasarnya mungkin menolak wahyu contohnya. Ada antara perkara-perkara yang kita nak sama-sama tengoklah, supaya kita tidak terpengaruh dengan arus. Itu pertanyaan penting. Kita tidak mengikut arus macam mana? Arus yang ada di dalamnya itu tipu daya dan mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah ni kepimpinan ataupun kerajaan yang diktator, yang mahu ditubuhkan oleh iblis dan yang mahu ditubuhkan oleh Dajjal. InsyaAllah hari kita akan tengoklah. Jadi secara umumnya ada beberapa perkara yang menjadi sumber kekufuran. Sebab tu kita kata sains ini dia baik, dia bagus. Dia boleh menjadikan sesuatu yang memudahkan kita, menjadikan sesuatu yang menyenangkan kita, boleh membantu kita di dalam kita menjalani kehidupan seharian. Tetapi sekiranya kita tidak berhati-hati, maka dia akan menjadi sumber-sumber kekufuran. Jadi kita tengoklah, sekurang-kurangnya ada 6 yang kita tengok macam mana kalau sempat kita buat hari ini. Dan 6 ni telah pun dihuraikan oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kita, ulama-ulama muhakkikin, punya konsep-konsep sumber-sumber yang menjadikan kekufuran pada manusia ini. Dan sumber-sumber kekufuran itu sebenarnya adalah merupakan sumber-sumber yang kalau kita nak tengok wakil realiti pada hari ini, itulah sumber daripada pelajaran yang diasaskan oleh syaitan dan iblis. Contohnya, asasnya tidak percaya kepada Tuhan, contoh. Asasnya menolak akhirat, contoh. Asasnya dia hanya mengambil yang fizikal saja, tidak mengambil yang spiritual, contohnya asasnya. Ini antara perkara-perkara yang kita bincang insya-Allah. Jadi ada beberapa perkara, saya nak sebutkan satu-satulah insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita cuba meneliti insya-Allah. Yang pertama sekali, sumber-sumber kekufuran yang berlaku pada hari ini disebut sebagai al-ijab dan al-ijabud zati. Al-ijabud zati, ini bahasa Arab lah. Al-ijabud zati ini ialah satu sumber yang lahir daripada mereka yang mengkaji, meneliti sesuatu perkara itu, yang akhirnya membawa kepada kekufuran. Al-ijabud zati ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebahagian daripada para filosof, macam itu. Orang yang berpelasafah, yang mengkaji sampai PhD. Dia mengkaji, dan mereka mempunyai satu tanggapan bahawa
zat yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai pelaku ataupun sebagai yang pembuat, penetapkan satu hukum itu dengan sesuai dengan disebut hukum al-ijabuz zati. Saya akan terangkan ni. Apa maksudnya sini? Ialah mereka mengkaji sistem ekonomi ke, sistem politik ke, sistem kemasyarakatan ke, ataupun sains, fizik ke, matematik dan sebagainya. Dan mereka menjadikan bahawa zat Allah ataupun kita kata Tuhan itu, Rabb dan Ilah itu merupakan satu ilat ataupun satu alasan bagi terjadinya sesuatu itu, yang mana mungkin disandarkan kepada Allah berdasarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan sebagainya tadi, tanpa bergantung pada Allah. Macam itu. Maknanya sesuatu itu berlaku, dia berlaku datang daripada Allah juga. Dia kata ada Tuhan. Dia tak menafikan zat yang mencipta, tapi dia kata sesuatu itu tidak melalui kudrah iradah Allah. Kudrah iradah Allah tak terlibat, dan sifat-sifat Allah yang lain tak terlibat. Maknanya terputus daripada zat Allah. Cuma dia kata dia mengaku ada Tuhan, dia mengakulah ada Tuhan, tetapi Tuhan ni, Allah ni, zat ini, dia kata tidak ada kudrah, tidak ada iradah. Semuanya sifat-sifat Allah tu tidak ada. Subhanallah, maha suci Allah daripada ucapan mereka. Jadi ini adalah para falsafah, filosof, theologian. Jadi maknanya theologis, kita kata ini orang yang berfahaman mengkaji, yang berfahaman, kita kata, tentang melihat satu kejadian ekonomi ke, sosial ke, komunis ke, demokrasi ke, sistem-sistem yang ada ni, ism ni. Jadi semua yang dia kaji, dia kata maknanya semua ni yang ada ni daripada Allah, tapi sebenarnya kita yang buat tu yang timbul perkataan saya boleh, contohnya. Saya boleh, dia terputus ataupun menolak sifat-sifat kudrah, iradah, sifat-sifat Allah yang lain, kudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam dan sebagainya. Jadi sebab itu kita hanya bahawa bagaimana dalam pertama ini sumber kesesatan apabila mereka beranggapan bahawa alam ini telah terjadi, dan dia menolak alasan-alasan yang menunjukkan bahawa alam ini adalah satu yang dijadikan. Dia kata alam ni jadi daripada dulu lagi, berevolusi daripada dulu, dah ada qadim, dia kata. Contoh, ini contoh. Jadi mereka menolak satu prinsip bahawa alam ini baru, alam ini dijadikan. Jadi inilah yang menyatakan bahawa alam ini qadim, alam ini dah ada daripada dulu, tak ada yang jadikan dan sebagainya. Maka sifat qidam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu, sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah dinafikan. Ini adalah asas yang pertama, yang mana mereka meyakini satu konsep bahawa segala yang ada ni ialah apa yang ada je, terputus daripada sifat Allah, perbuatan Allah, terputus daripada nama-nama Allah, terputus daripada zat Allah. Macam itu. Inilah kekufuran yang pertama. Jadi sehingga kan apabila mereka bercari menyatakan sesuatu, mengkaji sesuatu, mereka hanya mengambil apa yang ada di sini tanpa dihubungkan dengan zat Allah tadi, sifat Allah tadi. Ini adalah merupakan kekufuran yang pertama. Ini lahir daripada, kalau kita pada hari ini, contohnya sains yang ada hari ini, dia menolak kekuasaan Allah. Dia kata kita ni jadilah, kita kena buat macam mana kita buat, kitalah yang menentukan kehidupan kita, kita yang menentukan nasib kita, contohnya. Jadi ada menggambarkan bahawa apakah sebenarnya falsafah ini, yang mana kebanyakan falsafah sains yang ada pada hari ini. Maka falsafah ini sebenarnya ialah merupakan satu falsafah, satu gagasan, satu prinsip, iaitu berkenaan dengan manusia. Dia fikir takat manusia je. Manusia ni lah yang bergerak, manusia ni yang berkuasa, manusia ni yang boleh buat apa-apa sahaja dia nak buat. Jadi terputus. Ini adalah sumber kekufuran yang pertama.
Dan dengan arti kata lain, sebenarnya agama ini agama humanisme. Humanisme, agama manusia, kemanusiaan. Jadi kita ni hidup sebenarnya kemanusiaan. Macam itu. Jadi kita berhati-hati dengan gerakan-gerakan humanism ini. Kerana gerakan humanism ini, dia bukan hanya sekadar satu gerakan aktiviti kemanusiaan, selamatkan manusia sebagainya. Tetapi sebenarnya gerakan ini adalah untuk nak menjadikan manusia itu lebih tinggi daripada Allah. Manusia itulah segala-galanya. Fokus kat situ. Terputus kudrah iradah Allah ni terputus. Ini adalah para filosofis ataupun filosof, ataupun mereka yang berfalsafah, yang mengkaji dengan segala kematangan pemikiran mereka setakat yang ada tu, untuk tetapi terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah sebenarnya adalah merupakan satu agama baru yang juga disebut sebagai New Age Religion, yang mana dia akan menggantikan agama-agama yang berasaskan kepada wahyu. Berasaskan kepada wahyu, maknanya berlaku sesuatu tidak ada kaitan dengan kudrah Allah, iradah Allah. Jadi ini sains yang ada pada hari ini. Contohnya, tidak semua ada sains yang tidak diasaskan dengan iman dan Islam. Jadi ini kita bahaya. Jadi kita ingat yang hidup ni hanyalah manusia sahaja, maka dia jadilah manusia itulah yang hebat, manusia itulah yang perlu diselamatkan. Jadi macam mana yang berlaku contohnya di Gaza pada hari ini, apabila orang bukan Islam menyokong kita kata Palestin, menyokong Gaza, tetapi mereka menyokong atas dasar humanisme, kemanusiaan, atas dasar kemanusiaan. Jadi kemanusiaan, kesian dia mati, tak patut dia mati, tak patut dibunuh sebagainya. Jadi baik tak, itu baiklah pada fitrah manusia, tapi terputus daripada iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka yang beriman. Jadi maknanya sebab tu dalam hal ini apa yang berlaku di Gaza bukan hanya masalah kemanusiaan, tapi rupanya masalah yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan perjuangan. Ini contoh. Ini contoh. Maknanya sains yang pada hari ini, kalau kita tengok yang tidak beriman ini, sains-sains yang biasa ni, maka disebut sebagai humanisme. Dia lebih kepada memerhatikan manusia, kemanusiaan. Maka dia akan menggantikan apa? Dia akan menggantikan apa yang digambarkan sebagai wahyu. Tak ada wahyu, tak ada daripada Tuhan, tak ada daripada Allah, tak ada. Dia segalanya ambilnya semuanya daripada apa yang kita perhatikan dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu agama yang sejagat, universal. Agama inilah sebenarnya yang sedang dibawa oleh Dajjal. Kenapa Dajjal nak bawa ajaran sesat ini? Kerana apabila manusia berfikir setakat manusia, tidak dikenalkan dengan Allah yang menjadikan zat yang maha agung, yang wajibul wujud, yang maha sempurna, yang maha indah dan sebagainya tadi, supaya kekosongan itu akan dimasuki oleh Dajjal nanti, yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Jadi manusia dia boleh buat AI, manusia dia boleh buat artificial intelligence, manusia boleh modern, boleh buat kereta terbang, boleh buat semua dia buat, kan, tanpa diikat dengan Allah. Diikat dengan Allah. Tanpa diikat dengan Allah, maka sebenarnya fitrah manusia memang nak kepada Allah. Maka di situlah Dajjal akan masuk. Dajjal akan masuk melengkapkan aspek yang dikendaki, yang diperlukan oleh manusia tadi. Jadi ini satu agama yang sebenarnya telah kita kata diperkenalkan, dijaja di sana sini. Sebab tu saya sebut bahawa perancangan Dajjal ni sangat halus, sehingga kan mereka menggunakan fitrah manusia untuk diselewengkan. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia ni berhajatkan kepada keamanan, ketenangan, kebahagiaan, berhajatkan kepada kejayaan, berhajatkan kepada kekuatan. Jadi fitrah manusia yang nak baik ni, yang nak jadi baik, yang tolong orang ni, dijadikan agama, dipanggil humanisme. So agama humanisme ni lahir daripada falsafah-falsafah yang terputus daripada zat Allah yang sebenar. Ijabut zati dipanggil. Ijabut zati ni iaitu di mana mereka telah kufur kepada Allah apabila mereka mengkaji, mereka membuat satu falsafah, mereka membuat satu teori, satu hipotesis dan sebagainya, tetapi terputus daripada
kan, kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah, sifat Allah, terputus daripada af'al Allah, terputus daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah kita lihat, maka lahirlah satu agama yang baru disebut humanisme dan disebut human enterprise, kan, itu satu pergerakan, satu syarikat, satu kelompok untuk membina kemanusiaan. Jadi humanisme ini dia akan berdasarkan ataupun berpaksikan kepada keunggulan manusia. Keunggulan manusia, maknanya kena dianugerahkan Nobel Prize, dibagi A, dibagi kecemerlangan, anugerah dekan, anugerah rektor dan sebagainya, kan, untuk mengiktiraf, kan, keagungan, keunggulan manusia. Jadi kita dapat 4.0, 4 flat di universiti, dapat anugerah, kita bangga dengan kepandaian kita, kejayaan kita, kebahagiaan kita, tanpa kita hubungkan dengan Allah. Ini adalah falsafah yang ada. Sebab tu dia kata tahniah, kamu bagus, kamu pandai, sebagainya. Tetapi dia tidak membawa kepada Allah. Jadi falsafah ni tidak membina manusia yang tunduk, rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tadaruk kepada Allah. Tidak. Dia menimbulkan manusia yang rasa diri dia hebat, diri dia pandai. Saya dah belajar luar negara, saya dah ada PhD, 10 PhD saya ada. Jadi kalau orang tak panggil dia doktor tu, dia marah kalau tak panggil doktor ni. Kenapa? Aku penat-penat belajar PhD, kan, kau tak panggil aku doktor, begitu, kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada apa-apa pun sangat pada yang digambarkan sebagai doktor tu, kan, tak ada apa sangat pun. Baik. Jadi agama ini adalah satu agama yang telah berkembang sejagat, semua orang, tapi tak perasan kita cinta kemanusiaan, sampai sanggup mati demi memperjuangkan kemanusiaan, tetapi terlupa kepada Allah, mentauhidkan Allah, berubudiah pada Allah. Ini satu yang halus, satu yang amat halus yang ada. Inilah merupakan satu agama yang mana yang disembah sebenarnya adalah makhluk, itu manusia. Yang disembah itu manusia. Jadi sebab itulah maka akan timbul satu one world religion, iaitu one value, dipanggil New Age religion, iaitu agama humanisme. Agama humanisme. Jadi akhirnya mereka akan menentukan yang baik dan buruk. Yang menentukan baik buruk ni kitalah yang menentukan baik dan buruk, macam tu, kan, bukannya pencipta. Yang menentukan kita ni bagus tak bagus adalah human knowledge, ilmu kita, knowledge kita tu yang baik untuk kita. Jadi pencipta tadi, Tuhan tadi, zat tadi, Allah tadi, zat yang maha agung tadi, tak termasuk di dalam pemikiran. Yang ada hanyalah ilmu. Jadi bila kita sebut ilmu wahyu, tak ada. Ilmu wahyu tak ada. Inilah dikata akhirnya disebut dalam perkataan-perkataan mereka, contohnya, you shall be as God. Kamu mesti menjadi seperti Tuhan, gods, Tuhan. Inilah disebut sebagai secular humanisme, disebut sebagai self idolatry, iaitu kita mengagungkan diri kita sendiri. Ini sains hari ni. Kita belajar supaya jadi pandai. Kita rasa kita yang pandai. Kita belajar supaya dapat cipta sesuatu. Kita yang cipta tu. Terputus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka di sinilah digambarkan timbul satu agama, iaitu kita merasakan bahawa yang berkuasa, yang memiliki, yang memberi bekas adalah makhluk, benda, bukan lagi Allah. Ini sumber kekufuran. Kita belajar, yang menyembuhkan tu ubat. Yang menyembuhkan tu ubat. Ini adalah agama humanisme. Agama mengagungkan manusia. Agama mengagungkan kejayaan kita, keakuan kita. Ini nombor satu. Ini banyak orang kena, kan. Yang mengenyangkan, sedap, kan. Kalau sedap kita masak tu, yang sedap, yang bagi sedap makanan tu ialah tukar masak. Tukar masak. Nampak manusia, tak nampak pun Allah SWT, kudrah Allah, iradah Allah, ilmu, hayat dan sebagainya. Jadi yang memberi kesan, memberi bekas kepada sesuatu itu ialah kebendaan, makhluk. Ini ialah disebut mereka yang menyembah
agama astroteologi. Menyembah agama daripada humanisme tu, mengagungkan manusia, mengagungkan diri kita ni, sehingga menimbulkan satu kefahaman disebut juga agama astro, agama yang mengkaji, melihat apa yang ada di bulan, bintang dan sebagainya, sehingga akhirnya jadilah kita sebagai orang yang mengagungkan manusia. Jadi siapa yang kita agungkan? Manusia. Ini adalah agama-agama yang sebut sebagai humanisme tadi. Ini daripada sains. Jadi sains mendidik kita, mentarbiah kita pada hari ini. Sekiranya tidak diasaskan oleh iman dan takwa tadi, dia akan mentarbiah diri kita supaya mengagungkan makhluk, mengagungkan manusia. Ini perkara yang menyesatkan ramai. Orang Islam pun ramai, sampai dia berbangga dengan ilmu dia lebih daripada dia merasai bahawa ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah sebahagian daripada mereka yang mengkaji menggambarkan bahawa sebahagian daripada sains yang ada ini diasaskan oleh iblis, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf, yang qala ma mana'akal an atasjuda iz amartuk, kata Allah berfirman, apakah yang menghalang kamu, apakah yang menyebabkan kamu ni tak nak sujud, tak nak melaksanakan perintah aku tadi? Maka iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Ini adalah merupakan hidup suasana-suasana yang ada pada hari ini, dalam keadaan bila kita merasakan bahawa ilmu tu kita punya, dunia ni kita punya, kita yang cari, kita yang ini sains. Dia tak patah balik pada wahyu, dia tak patah balik kepada zat yang maha agung tadi, Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Ini benda yang kita kena faham. Jadi nombor satu sumber kekufuran, iaitu kita hari ini belajar sains, belajar matematik, belajar biologi, belajar medical, belajar engineering, apa saja kita belajar, tapi terputus daripada mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi ini nombor satu. Ini sumber kekufuran yang ada. Terputus daripada iman, terputus daripada perkara-perkara yang membawa kepada mentauhidkan Allah, mengenal af'al Allah, mengenal sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal zat Allah. Kita terputus, tak boleh nak kenal. Inilah kekufuran yang pertama, sumber yang pertama, terputus daripada Allah. Jadi sains yang ada pada hari ini, dia akan menjadi sesat sekiranya kita belajar sains, anak-anak kita belajar sains dalam suasana tidak ada mengenal Allah, tidak ada suasana ma'rifatullah, tidak mengenal perbuatan Allah, af'al Allah yang lahir daripada sifat Allah, tidak mengenal daripada nama-nama Allah, asma Allah, tidak mengenal zat Allah. Ini satu perkara. Sebab itulah dalam konteks kita hari ini, untuk kita menyelamatkan diri kita daripada kesesatan yang ada pada sains yang tidak diasaskan oleh iman tadi, maka hendaklah kita berada dalam suasana sentiasa melatih diri kita untuk mentauhidkan Allah, mengenal Allah, mengenal zat Allah, sifat Allah, nama Allah dan af'alnya. Baik, itu nombor satu. Jadi nombor satu ni kita bayangkan sains yang diasaskan oleh syaitan ni, dia tidak terikat dengan iman, dia tak terikat dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Yang kedua, kan, sumber-sumber kekufuran yang ada dalam masyarakat kita hari ini, yang berkaitan dengan kita kata kemajuan sains, matematik, kehebatan teknologi dan sebagainya, ialah disebut sebagai tahsinul aqli. Tahsinul aqli, ini bahasa Arab lah. Tahsinul aqli ini ialah apabila kita hanya menjadikan sumber-sumber kekufuran yang ada pada para filosof-filosof itu, sehingga kita menolak tentang wahyu Allah, Nabi, dan kita menolak tentang Al-Quran. Jadi sebenarnya yang ini adalah dia hanyalah kalau zaman dulu sumber kesesatan ini disebut sebagai Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, yang menyatakan contohnya wajib bagi Allah menciptakan yang baik dan yang lebih baik untuk makhluknya. Jadi Allah menciptakan yang baik-baik, yang tak baik dia bukan daripada Allah, kan. Dan kemudian mereka buat alasan bahawa segala bentuk ciptaan hukum Allah itu dari tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Maknanya dengan arti kata lain,
Mu'tazilah ni, jenis kaum Mu'tazilah ni, dia hanya menggunakan akal, logik aja. Dia guna logik aja. Logik je semata-mata. Dia tidak melalui syarak. Contohnya dia kata yang baik aja semua ni Allah cerita yang baik, yang tak baik ni semua bukan daripada Allah, contohnya. Jadi sedangkan mereka memahami akan hal tersebut. Di sini kita lihat bagaimana golongan kedua, tahsinul akal ini ataupun tahsinul akli ini, dia hanya menggunakan logik aja. Logik saja. Maknanya dia berfikir secara logik semata-mata, tanpa diikat dengan syarak, tanpa diikat dengan Al-Quran. Jadi inilah yang menyebabkan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh golongan, kalau dulu kita panggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia mengagungkan akal, semata-mata berfikiran akal. Jadi pada hari ini contohnya akal lah yang paling penting sekali. Paling penting akal. Sebab tu kalau dia ada PhD, kira dia lah yang terbaik, kan? Walaupun mungkin ibadahnya kosong, akhlaknya kosong, tapi dah ada PhD, contohnya. Jadi akal, mengagungkan akal, mengagungkan ilmu semata-mata. Ilmu yang dimaksudkan sini adalah akal tadi. Ilmu yang berkaitan dengan akal tadi. Tahsinul akli. Kita sentiasa nak memperbaiki sesuatu, melakukan sesuatu yang baik itu dengan akal saja. Fikir. Ini juga masalah. Jadi sains pada hari ini, apabila dia hanya menggunakan akal sahaja, tanpa dia menggunakan wahyu Allah, Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sesat. Ini juga sesat. Ini akan menyesatkan ramai orang. Dipanggil, bila sains ni, betul aja, kalau bertembung antara sains dengan Quran, sains menang. Bertembung antara sains dengan hadis, sains menang. Sedangkan Quran dan hadis itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hadis itu datang dalam bentuk perkataan Rasulullah SAW. Al-Quran tu datang dalam bentuk firman Allah, sebiji-sebiji dari sudut definisi dia. Sebab tu kita lihat hari ini bagaimana ramai orang yang sesat dengan apabila menganggapkan bahawa akal dia semata-mata. Dia menolak Nabi, menolak hadis, menolak Al-Quran. Sedangkan dalam Islam yang paling tinggi bukanlah akal. Yang paling tinggi ialah at-taqwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Itu kita kena faham. Jadi sains ni diletakkan, aku doktor ke kau doktor, aku PhD ke kau PhD. Ilmu tu, walaupun kebenaran tu bertentangan dengan Islam. Dia cakap benda yang bertentangan dengan Al-Quran, dia cakap benda yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia yakin dia betul. Sebab apa? Tak maaf, gangguan demi gangguan, insya-Allah. Baik. Jadi tahsinul akli ini adalah satu yang akan mengutamakan akal. Sebab tu siapa paling pandai? Dia menang debat, dia pandai. Sebab tu presiden, Perdana Menteri nak berdebat. Rupa-rupanya yang dia debat tu guna akal aja, tipu je. Macam ada seorang ahli politik kata apa? Kan? Dia kata, kita ni kempen dah menang lah, tapi sebenarnya tipu je. Kita tipu je, kita guna akal. Kan? Masa kempen, no A, no D, kan, contohnya. Tiba-tiba masa lepas tu, A lah pemimpinku, D lah teman rapat aku. Jadi saya sebut sini, no A, no D tu dia kata, kita cakap je, tak apa. Ini maknanya tahsinul akli. Dia menggunakan logik nak tipu orang. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Ini contohnya. Jadi mereka masyarakat hari ini mengagungkan akal, ilmu semata-mata. Sedangkan apa yang digambarkan oleh Islam, kita tidak mengagungkan akal semata-mata, tapi kita mengagungkan orang yang ada takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Jadi apa maksud takwa ni? Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu pada hati. Jadi dalam Islam, takwa ni dia ada 3 gabungan. Takwa ni dia ada 3 unsur. Dia bukan akal saja. Yang pertama sekali adalah al-qalbun zaki, hati yang bersih. Takwa ni daripada hati yang bersih. Hati yang bersih, dia kemudian hati itu hidup bersama iman. Hidup bersama iman. Jadi hati kena bersih. Jadi kita ingat, kita dah bersih dah, mandi dah semua, pakai shampoo lah, pakai semua sekali, pakai apa ni,
putih lah macam-macam kan. Tiba-tiba kan hati kita kotor, rosak hati kita kan, dengki, hasad kan, hati kita ni benci kat kebaikan kan, tak suka pada kebaikan, tengok orang Islam sama Islam bagus, rasa dengki, rasa tak mau dan sebagainya. Ini semua hati yang tidak dijaga, yang tidak dibersihkan. Jadi takwa itu bermula daripada hati al-qalbun zaki, hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang cerdik. Yang kedua ialah al-aqlu wa'i. Jadi takwa itu juga lahir daripada akal yang sedar, al-aqlun wa'i. Akal yang sedar, bukan akal yang berilmu. Ilmu ada tapi tak ada kesedaran. Dia boleh hurai bab sembahyang, boleh hurai bab sembahyang, A, B, C, D, dalil nakli, dalil akli, dia boleh hurai bab sembahyang, tapi tidak ada kesedaran tentang sembahyang, dia tak sembahyang. Jadi kesedaran ni adalah membawa kepada taufik Allah. Maksudnya dia bukan hanya dapat hidayah Allah, tapi dia juga mendapat taufik Allah. Akhirnya mendapat inayah, taufik dan inayah, maksudnya kesempurnaan. Jadi takwa ni dia ada al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Kemudian takwa juga ada sumber yang ketiga disebut ialah fitrah yang salimah. Fitrahnya adalah naluri yang sentiasa sejahtera, iaitu terikat dengan Allah dan dengan hari akhirat, terikat dengan Allah dan hari akhirat, tidak terputus daripada kehidupannya. Jadi akhirat ni tak terputus daripada kehidupan dia. Kehidupan iman, kehidupan imaniyah, beriman kan. Jadi inilah dikatakan sebagai orang yang bertakwa, sehingga tidak lahir dan lalai, kelalaian, tidak lahirlah kelalaian yang terputus daripada iman. Allah berfirman dalam Quran, tengok apa firman Allah. Ini suratul A'raf, suratul A'raf ayat 179 ni kalau tak silap. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi dipenuhkan, disumbat dalam neraka Jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia, yang mana majoritinya, banyaknya, ramainya itu ada hati tapi tak boleh faham, ada mata tapi tak boleh melihat, ada telinga tapi tak boleh mendengar. Mereka lah seperti binatang ternakan. Balhum adal, malahan lebih sesat lagi. Mereka lah orang yang terputus dengan Allah, terputus dengan akhirat. Jadi maknanya walaupun dia ada hati, dia ada fikiran, dia ada akal, dia ada semua ada, tapi terputus. Ini lalai. Ini maknanya tahsinul aqli ni satu yang menyesatkan. Kita hanya mengutamakan logik je, fikir logik je, ikut logik je, ikut kita kata akal kita je. Kita tengok apa yang digambarkan oleh humanisme. Salah satu manifesto humanism, agama manusia ni, agama kemanusiaan ini ialah dikata apa? Knowledge of the world kan. Pengetahuan di dunia ini is derived didapatkan daripada by observation, daripada pemerhatian, by experimentation, daripada kita buat uji kaji, dan by rational analysis. Observe, experiment, rational analysis. Itulah agama humanism. Jadi tahsinul aqli ini, kita hanya mengutamakan logik akal tadi, bermakna sebenarnya kita menolak wahyu. Kita menolak wahyu, walaupun kita kata saya orang Islam, tapi sebenarnya saya sebenarnya tak terima wahyu, sebab kita terima logik akal sahaja. Sebab di dalam wahyu tak semuanya logik, semuanya ada gabungan antara al-iman, yang akhirat, yang dunia, ada gabungan dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat bagaimana pada hari ini siang malam manusia acquire knowledge, mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi mereka tinggalkan wahyu Allah. Pergi sekolah, pergi universiti, buat kajian, buat macam-macam, cari ilmu sains, cari ilmu dunia, cari ilmu matematik, cari semua ilmu, tetapi tinggalkan Al-Quran. Apa dia punya contohnya? Senang aja, kita tengok diri kita aja. Kita boleh baca buku tebal-tebal fizik, boleh baca buku tebal-tebal biologi kalau kita orang engineering, baca buku tentang engineering, baca buku tentang sains, baca buku tentang sastra ilmu yang ada pada hari ini, tetapi kita tak baca Quran. Itu maknanya tahsinul aqli. Itu sifat orang yang tahsinul aqli. Dia hanya mementingkan logik saja, ilmu saja, tanpa mengutamakan wahyu Allah. Jadi macam nak buat ni? Kita dah duduk dalam kategori orang-orang
yang macam itu macam nak buat? Maka sebab itulah pada hari ini kita kena faham bahawa kita kena hidupkan Al-Quran dalam aktiviti kita. Kita kena hidupkan, baca Quran, tadabbur Quran, hafal Quran, sampai kita mendukung dia, mempertahankan Al-Quran dengan nyawa kita. Jadi sebab itulah kita lihat sini, kita kena dekat balik. Kalau tidak, kita ni jadi orang yang hanya sekadar tahsinul akli. Kita hanya nak memperindahkan, memperbaiki, berbuat baik dengan rasional, logik, akal sahaja. Ini nombor dua. Perkara sumber yang menyesatkan di akhir zaman, kita kena perhatikan ni. Yang ketiga disebut At-taqlidur radi. At-taqlidur radi ini apa dia? At-taqlidur radi ini ialah taklid. Kita ikut dan fanatik yang berlebihan daripada sumber-sumber yang kufur. Jadi yang ketiga ni ialah kita ikut, kita fanatik, yakin dengan cara yang berlebih-lebihan. Dengan sumber-sumber yang kufur ataupun sumber yang tak betul, yang menyebabkan timbul kekufuran. Timbulnya kekufuran. Ini dilakukan oleh mereka yang ikut arus. Ini melakukan oleh mereka. Tadi para yang mula-mula tadi orang yang falsafah. Falsafah. Kemudian yang kedua orang yang mengkaji, saintis. Yang ketiga ni semua sekali, termasuk awam, orang awam. Apa dia ikut je, dia tak tahu. Bila kata coronavirus ni boleh membunuh, matikan orang dan sebagainya, kita pun takut. Pakai topeng 2 kali, pakai topeng 3 kali, pakailah 5 lapis dipakai. Jadi dia takut sebagainya. Dia ikut arus. Taqlidul radi. Jadi orang yang fanatik, yang betul-betul fanatik, tak fikir langsung. Dia tak fikir langsung, kemudian tak ikut iman dia, tak ikut wahyu. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dia kata apa? Dia kata penyakit ni tak ada ubat, kena ambil vaksin je. Tak ada ubat, ambil vaksin saja. Dia tak fikir Nabi kata semua penyakit ada ubat. Di situ dah salah dah. Tapi dia ikut je, harus cakap semua media bagi, semua dia ikut aja. Ini adalah taqlidur radi. Ini adalah sumber kesesatan. Dalam arus sains yang ada pada hari ini, yang menyebabkan kepada kekufuran. Kalau zaman dulu ni disebut penyembah berhala. Kenapa menyembah berhala? Sebab aku ikut mak bapak aku ikut ketua-ketua aku ikut orang kampung aku. Itu penyembah berhala ni. Orang rakyat ikut arus, ikut aja. Tak fikir dan tidak rujuk pada Quran. Tak fikir dan tak rujuk pada hadis. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, inna wajadna aba'ana ala ammatin wa inna ala asarihim muqtadirun. Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami, ataupun orang sebelum kami, ataupun ketua-ketua kami, pemimpin kami, ataupun saintis-saintis yang ada ni, WHO lah, WF dan sebagainya itu, mereka menganuti agama ni, mereka ikut satu fahaman ni, cara ni. Dan sesungguhnya kami ni adalah orang yang mengikut jejak langkah mereka. Kami ikut je. Nampak? Jadi rupa-rupanya mengikut tanpa fikir, menjadi fanatik, terutamanya sumber-sumber kufur ni, ialah satu yang boleh bawa kesesatan. Ikut aja. Orang kata A lah, B lah, tak fikir. Tak kira lah yang namanya tukang sapu, tukang bersih. Tak kira yang namanya orang yang tak ada kerja, peminta sedekah, penganggur. Tak kira lah yang namanya cikgu, doktor, engineer, pemimpin, ahli politik, MP, menteri, Perdana Menteri, raja-raja, orang bangsawan. Tak kira siapa, bila dia hanya mengikut apa yang ada pada arus yang tadi, at-taqlidur radi, yang dia ikut apa yang ada pada berlaku, bapa-bapaknya, ketua dia, pemimpin dia dan sebagainya, maka itulah merupakan sumber kesesatan, kekufuran. Dia kena ikat balik diri dia dengan hadis, dengan Quran, kena ikat dengan orang-orang yang bertakwa.
Jadi sebab itulah ulama muhakkikin, ulama yang memahami akan hakikat agama tadi, dengan jelas menyatakan bahawa ayat itu, bahawa taklid yang ada itu, yang disebutkan oleh Allah tadi firman Allah tadi, bukan hanya sekadar taklid dari sudut iman, dari sudut akidah, bukan. Jadi dia bukan hanya taklid dari sudut akidah dan iman, tetapi begitu juga taklid daripada segala yang lain. Maka berkatalah kita kata guru-guru kami lah, kata apa, tidak ada perbezaan antara muqallid, orang yang taklid tadi, yang dibimbing, dengan binatang yang dituntun. Jadi orang yang ikut arus ni, tak nak fikir, tak nak tengok apa Quran kata, tak nak fikir, tak nak tengok apa hadis kata, tak nak fikir, tak nak tengok apa kata orang-orang yang berjuang berkata, maka macam binatang yang dicocok hidung, yang ditarik, samalah. Kata para ulama muhakkikin, sama, hakikatnya sama. Ini bukan hanya berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan iman semata-mata, bukan, semua kehidupan, semua. Jadi maknanya ikut arus yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alwahan, penyakit alwahan, ikut arus. Kamu ibarat buih yang lemah, yang buih di banjir. Jadi maknanya kita hari ini nak kena faham bahawa salah satu sumber kesesatan yang ada di dalam kehidupan manusia pada hari ini adalah mengikut arus jahiliyah, tanpa berfikir, tanpa rujuk pada Quran, tanpa rujuk pada hadis, tanpa rujuk kepada orang-orang yang berjuang, yang ikhlas, yang mengetahui, yang ada pengetahuan. Jadi macam mana buat ni? Sebab itulah kita kena kenal pakatan jahat. Kita kena kenal ada musuh. Musuh ni merancang, dia buat makar. Musuh ni dia buat pakatan jahat. Kita jangan rasa kita ni semua baik, orang lain pun baik. Orang lain tu ada yang jahat macam itu. Ada yang buat pakatan jahat, perancangan jahat. Siapa dia? Dah macam-macam lah namanya. Ada yang namanya WHO, ada yang namanya WEF, WEF, ada yang namanya IMF, IMF, dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi macam-macam, kita kena tahu lah, kena kenal lah. Sebab tu orang yang ikut arus tak tahu, tak kenal ni, dia terdedah kepada kesesatan. Tak kira lah yang namanya tu ustaz ke, tak kira lah yang namanya orang alim ke, tak kira lah dipanggil Syekhul Kabir, tak kira. Kalau dia tidak memahami wakil realiti pakatan jahat, perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah dalam Quran, Fir'aun buat perkataan jahat, kaum Saleh buat perkataan jahat, kaum Lut buat perkataan jahat, semua malahan kaum musyrikin di Mekah buat perkataan jahat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa tak ada perkataan jahat, di mana ada, semua orang baik-baik belaka. Maka kita ni akan mengikut arus. Bila kita mengikut arus, maka jadilah kita digambarkan sebagai orang-orang yang seperti taqlidur radi. Taqlidur radi ni apa? Orang yang mengikut sumber-sumber yang ada, fanatik taklid dengan ada. Dia bukan hanya sekadar akidah saja, tapi dia juga termasuk dalam kehidupan. Sebab itulah kita kena faham bahawa musuh-musuh Allah ni, musuh Islam ni, dia sebenarnya merancang. Mereka nak melengkapkan mulkan Jabariyah, pemerintahan Jabariyah dia, diktator dia, melalui New World Order. Perkataan New World Order pun dulu dipanggil sebagai, dia kata apa, disebut apa ni, konspirasi lah, teori. Sekarang New World Order dia dah sebut dah. Biden dah sebut New World Order kan. Jadi disebut kat sini bagaimana keadaan kita kena faham. New World Order iaitu mereka sedang merancang total control. Mereka nak kontrol, menguasai secara total 100%. Disebut totalitarian. Jadi kalau ustaz-ustaz kita yang namanya Al-Fadhil, Doktor, PhD dalam Usuluddin, dalam Syariah, yang ada nama jawatannya, tak kira jawatan apa, yang bergelar Qadi, Naib Qadi,
yang bergelar guru besar, pengetua mudir, yang bergelar mufti, penasihat agama, menteri agama, tidak faham, tidak kenal, tidak tahu tentang wujudnya pakatan jahat musuh Islam, maka mereka ini akan mengikut arus. Sebab itulah bila mereka naif tentang perkara ini, mereka memberi fatwa mereka lari daripada apa yang sepatutnya. Walaupun namanya begitu, mereka tak tahu wakil. Dia baik sangka dengan Mulkan Jabariyah. Dia baik sangka dengan Zionis. Sedangkan Allah dah bagi amaran dalam Quran. Dah bagi amaran dah dalam Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah bagi amaran dah. Tidak akan sekali-kali orang Yahudi ni, orang Nasara ni redha dengan kamu, agama kamu, hidup kamu ni, melainkan dia nak supaya kamu ni ikut dia, sehinggalah kamu ikut dia. Ni Allah dah bagi warning. Maknanya tentulah mereka tak redha, tentu mereka buat perkataan jahat. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah gambarkan, la tajidanna asyaddan nas adawata lil ladina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu manusia yang paling teruk sekali, dahsyat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat permusuhannya pada orang yang beriman. Jadi kalau dah musuh dah dahsyat sangat, takkanlah dia tak ada planning, perancangan. Kita baik sangka mana ada orang Bill Gates ni bunuh orang, mana ada Bill Gates ni bunuh orang. Dia tu orang ekonomi tak ada ni, semua teori-teori pakatan jahat ni semuanya mengarut. Maka ulama-ulama yang tidak mengkaji tentang pergerakan musuh, mereka akan berada dalam keadaan naif, dalam keadaan apa yang digambar sekali, mengikut arus, taqlidur radi, mengikut arus, mengikut mak bapak, mengikut ketua-ketua, mengikut menteri yang tak belajar tentang perkataan jahat, menteri yang telah diikat dengan dunia dalam hati mereka. Yang penting projek, yang penting projek, yang penting projek. Jadi sebab itulah kita pada hari ini nak kena faham bahawa mereka ada buat perancangan jahat. Kalau tidak, kita mengikut ini sumber kekufuran. Maknanya sebelum Dajjal datang ni, kita dah kufur dulu. Wa'iyazbillah min zalik. Kita kufur dulu, sesat dulu sebelum Dajjal datang. Dajjal tak sempat datang, kita dah sesat dulu. Wa'iyazbillah min zalik. Kenapa? Kerana kita mengikut arus. Taqlidur radi. Taqlidur radi, ikut mak bapak, ikut benda-benda orang-orang yang kita nampak macam betul. Rupanya semua tu ikut aja musuh. Kami ni berpandu kepada menteri orang Islam lah. Takkanlah menteri orang Islam ni tak elok. Tengok siapa menteri tu ikut. Dia ikut WHO. Tengok pula siapa WHO ni. Tengok siapa WWF ni. Tengoklah pula kan. Jadi kita tengok kan, macam mana boleh fikir singkat macam itu. Ada pula ustaz tu kata kan, takkanlah 14 qadi salah ataupun 14 mufti salah, kamu je betul. Saya minta maaf lah, nak sebut sampai pegang macam itu. Saya minta maaf, berapa ramai daripada mufti-mufti itu yang telah mendengar apa yang nak disampaikan oleh alternatif ataupun kita kata golongan-golongan yang mengkaji di kalangan orang beriman ni. Berapa ramai? Alhamdulillah ada sebahagian daripada mufti itu yang saleh, yang berfikir, akhirnya berjumpa dan berbincang dan akhirnya mendapat sesuatu yang baik. Daripada kesimpulannya, tak payah nak sebut mufti mana, mufti bagus semuanya. Cuma kan, oleh kerana dia tidak berfikir secara out of the box. Jadi janganlah kita termasuk dalam perancangan jahat musuh Islam. Inilah perancangan jahat dia supaya kita ikut aja. Sebab tu kita dengar je lah media tu, dengar je lah TV tu. Sekarang ni orang tu cakap pakai Palestin ke apa, semua kena blok lah ke. Alhamdulillah kita setakat ni ada strategi Allah izin, setakat ni kita boleh cakap lagi. Jadi jangan masuk perancangan jahat mereka. Bila kita tahu apa Allah perintah, ini kita nak selesaikan ni. Taqlidur radi ni nak selesaikan apa, ikut aja orang dulu-dulu, orang yang lebih awal daripada kita, mungkin pemimpin kita ke ustaz kita yang tak faham realiti tadi. Allah firman apa? Apa kita kena buat sekarang? Semua kita wajib buat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akhirin min dunihim ila akhir.
Jadi Allah perintahkan, dan siapkanlah diri kamu ini dengan segala kekuatan untuk menentang musuh yang menceroboh, musuh daripada segala jenis kekuatan yang dapat disediakan daripada pasukan-pasukan berkuda, maknanya pasukan yang ready untuk nak bertembung, yang lengkap dan sebagainya. Jadi surah Al-Anfal ayat 60 ni, and Allah kata apa? Ini kita kena buat. Nak bina kekuatan bukan hanya sekadar kita ajar orang tauhid, ibadah, akhlak sahaja. Kita kena ajar anak-anak kita, orang ni, tentang perancangan jahat, supaya kita tahu bahawa perancangan jahat itulah yang menghancurkan segala kekuatan-kekuatan umat pada hari ini. Biiznillah, dengan izin Allah. Kita kena tahulah ni. Jadi apa yang kena buat? Maka Allah perintah kita. Apa Allah perintah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruhnya. Apa maksud Islam menyeluruh ni? Duduk dalam tarbiyah tu, proses diri kamu Islam. Ada orang tolong pos pula. Ada orang tolong pos. Duduk dalam tarbiyah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Yang pertama, masuk Islam. Dah ada kalimah syahadah. Masuk dalam proses membina Islam. Tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah. Bila dah ada kekuatan tarbiyah, maka berhijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah, ila akhir ayat. Sesungguhnya orang yang beriman, orang dari tarbiyah, yang meningkat imannya, yang ada makrifat Allah, yang mentauhidkan Allah, dan orang-orang yang berhijrah. Lepas hijrah ni buat dakwah, iaitu kita berjihad pada jalan Allah. Jadi maknanya Allah perintahkan kita masuk Islam secara menyeluruh. Jangan masuk Islam nama je, kat sekian cukuplah aku dengar FB cukuplah, tak payahlah nak pipi, nak berukhuwah ni tak payahlah, setakat dengar cukuplah, macam tu kan. Setakat telefon ustaz dia jauh je, mesej ustaz je, dah dapat nombor ustaz, mesej, setakat mesej saja cukuplah, macam tu kan. Tak cukup. Kita kena jumpa sahabat-sahabat ni, kita kena hidupkan ukhuwah. Ini perintah Allah, ini bukan perintah saya. Tak. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Jadi Islam ni dengan nama je ke? Islam ni dengan online je ke? Islam ni dengan ceramah je ke? Islam ni ada aktiviti, Islam ni ada kesatuan, Islam ni ada organisasi, Islam ni ada ibadah, ada ukhuwah, ada bertemu, berpisah. Sebab tu orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, itu salah satu tanda orang akan mendapat keampunan Allah, masuk syurga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa perintah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada mereka yang berjuang pada jalannya dalam keadaan tersusun rapi. Kena bertemu, berjumpa. Janganlah kita cukuplah aku dengar FB je. Tak, kena pergi, kena jumpa, kena berkenalan. Bina ikatan hati yang betul-betul physically, spiritually, mentally. Dapat jumpa sekali pun tak apalah. Ibnu Taimiyah bertemu dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid dia. Bukan tiap-tiap hari, tapi berjumpa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika aku bertemu dengan dia, aku rasa kan seolah-olah aku bertemu setahun. Allah bagi barakah tadi. Jadi Allah kata apa? Udkhulu fi silmi kafah. Kamu kena duduk bersama dengan taifah Islam, duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat Islam, duduk bersama dengan suasana Islam. Ada islah, ada tarbiyah, ada hijrah, ada dakwah, ada jihad. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan kamu ikut planning rancangan syaitan ni. Jangan. Maknanya macam mana kita nak tahu tu jejak langkah syaitan? Macam mana kita nak tahu itu semua planning syaitan? Kita kena kenal lah dulu New World Order ni apa. Kalau kita tak kenal New World Order,
apa yang dirancang oleh Zionis, Dajjal, tentera Dajjal dan sebagainya, apa yang dirancang oleh Iblis, kita tak kenal. Macam mana kita nak keluar daripada jalan-jalan jejak langkah mereka? Macam mana? Kita meraihkan Ramadan yang semoga mendapat barakah. Baca ayat lagi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca ayat lagi, wahai orang, kamu puasa sebagaimana telah dipadukan kepada orang sebelumnya, ya. Jadi kita ingat. Lepas tu bila time agama lain buat sambutan pula, kita pun sambut, kena sama-sama dengan agama lain, kerana Tuhan kita sama, dia kata. Tuhan kita sama, dia kata. Tuhan kita kan sama, Tuhan yang maha berkuasa ni satu je, sama. Maka oleh kerana agama tu menyambut Kristian Christmas, kita pun kenalah sambut sama dengan dia. Tak cukup sekadar ucap-ucap Merry Christmas, sambut terus sama-sama. Kenapa? Tuhan kan sama. Tu disebut macam itu. Tiba-tiba kita tanya, siapa Tuhan? Tuhan Kristian. Tuhan Kristian ada 3. Allah, Jesus Christ, dan Ruhul Kudus. Kan? Ada 3 Tuhan dia. Jadi kita pula, Tuhan kita hanya Allah, la ilaha illallah. Mana yang kata sama tu? Jadi kita tengok hari ni, itu khutuwati syaitan, itu jejak langkah syaitan. Nak suruh kita follow, kita ikut agama lain, sama agama lain ni. Bukan kata kita nak kena bergaduh dengan dia orang. Kita tak ikut ni maknanya kita bergaduh, tidak. Bukan kita nak kena bakar kuil dia, bukan. Bukan kita nak kena buat benda jahat kat dia, bukan. Kita nak berbaik-baik dengan dia, malahan diperintahkan baik. Kenapa perintah baik? Dakwah. Tapi kita tak bolehlah nak sama agama kita dengan agama dia. Lakum dinukum waliyadin, Allah firman dalam surah Al-Kafirun. Bismillah. Jadi macam mana kita nak keluar daripada arus kalau kita tak kenal perancangan jahat dia? Dia bagi TPPA, ekonomi, kita ikut. IMF bagi sesuatu, kita ikut. Ekonomi. Bagian perubatan, bagi ubat ni kita ikut, bagi injection ni kita ikut. Kan? Kemudian besok bagi agama pula, bagi agama begini-begini pula, pandangan baru, pahaman baru. Lebih baik kita bersama-sama daripada kita berpecah-pecah. Itu pula dosa yang paling besar, dia kata, bila kita ni tidak bersatu padu. Itu dosa paling besar. Sedangkan dalam Islam, dosa paling besar adalah syirik. Mensyirikkan Allah. Cakap ajaran agama baru, ikut. Kita tak tahu yang itu semua perancangan jahat. Perancangan jahat Yahudi, perancangan jahat Nasara. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah dah sebut dalam Quran, kita tak tahu. Jadi sebab tu bila kita tidak memahami akan pakatan jahat, tidak memahami akan apa yang digambarkan sebagai kita kata arus yang ada pada hari ini, maka kita termasuk dalam kelompok taqlidur radi. Taqlidur radi ni apa? Orang yang hanya mengikut sahaja apa yang ada secara fanatik, tanpa fikir dan tengok Quran, tanpa fikir dan tengok hadis, tanpa fikir tengok apa perancangan jahat musuh, tak kenal. Naifnya kita hari ni. Tapi belajar sama PhD, belajar Usuluddin, belajar di Jordan, belajar di Madinah, tapi perancangan jahat tak nampak, tak kenal perancangan jahat. Kita ni taqlidur radi, antara sumber-sumber kesesatan. Ini ulama dah bincang lama dah ni. Cuma saya cerita dengan wakil hari ni je. Wakil hari ni je saya cerita ni. Benda ni dah lama dah. Kemudian yang keempat ialah Rabtul Adi. Rabtul Adi. Ni yang tadi tu, kita ikut tu daripada orang-orang yang tak berfikir ni. Atau dipikir ikut nak sesuai je. Dipikir ikut sesuai apa atuk dia cakap, apa bapa dia cakap, apa pemimpin dia cakap. Dia bagi fatwa sesuai dengan apa. Itu ikut arus. Patutnya kita yang membentuk arus. Apalagi kalau kita ni seorang mufti, kita ikut arus, kita membentuk arus sepatutnya.
kita ikut arus. Apa pemimpin nak, kita patuah, ikut dia punya patuah. Ini kan masalah ni kan. Baik. Itu sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Ulama hurai panjang ni. Yang keempat, Rabatul Adi. Ini golongan-golongan yang terikat dengan sumber-sumber yang menjadi kebiasaan yang ada pada hari ini, kan? Sumber-sumber kekufuran. Nampak jelas yang bawa ni memang setan. Yang bawa ni memang pengikut setan. Yang bawa ni memang musuh Islam. Nampak jelas perancangan dia, tapi dia ikut juga, terikat juga. Rabatul Adi, lebih teruk lagi. Pertahankan pula. Saya ni pakar pediatrician. Saya ni pakar pediatrician, pakar kanak-kanak. Saya dah bagi banyak injection kepada anak-anak ni. Injection saya dah bagi banyak dah, tak mati pun. Jadi kenapa yang nak ini semua ni fitnah, pembohongan sains yang tidak berasas. Pseudo sains dia kata. Pseudo sains. Ini Rabatul Adi, bukan lagi setakat taklid, tapi dia terikat dengan sumber kekufuran yang dilakukan oleh pakar-pakar fizik, pakar-pakar yang mengikut fikiran mereka daripada kalangan orang yang beriman, kalau ada pun beriman yang jahil. Kita pula ikut dia, tak apalah dia cakap apa. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak sebut sini, pihak pemerintah, pihak yang berkhianat, tak semualah dalam pemerintahan dan kerajaan, tak semua berkhianat, tapi yang mengkhianat saya sebut. Janganlah tanya saya siapa yang mengkhianat. Baik, pihak yang mengkhianat, siapa pun dia, mereka orang yang nampak Islam, nampak beriman, tetapi mereka jahil, bodoh. Kenapa? Sebab dia ikat diri dia dengan sumber-sumber kekufuran yang dilakukan oleh pakar-pakar, dia so-called pakar fizik ke, pakar kimia ke, pakar kesihatan ke, pakar ekonomi ke, kan? Kerana orang ini adalah orang yang jahil, terputus daripada takwa, terputus daripada Allah. Kita tengok fatwa halal dan haram Yusuf Qaradawi, dia kata apa? Ketika mana kita boleh menerima, kan, kita kata keputusan ataupun kita kata pegangan yang ada kepada pakar-pakar sains. Kita ni tak ada kepakaran, jadi kita ni nak minta fatwa kepada orang yang ada sains, yang tahu. Jadi sejauh mana, kata Yusuf Qaradawi, dia bagi syarat, antaranya pakar tu kalau dia bukan Islam, dia seorang yang adil. Dia bukan musuh Islam. Macam mana nak cari musuh Islam pula? Macam mana kita nak tahu dia musuh Islam? Kajilah, buatlah kajian. Siapa si Bill Gates tu? Buat kajianlah. Siapa Klaus Schwab? Buat kajian. Apa dia buat? Henry Kissinger dah mati dah. Buat kajian. Siapa Henry Kissinger tu? Siapa murid-murid Henry Kissinger? Buat kajian lah. Kalau dah tak pandai buat kajian, tanya dengan orang yang buat kajian. Jangan nak tuduh orang buat kajian ni teori-teori bohong lah. Orang yang mengaku pakar lah, macam-macam dituduh. Macam-macam dituduh. Nampak sangat kejahilan. Nampak sangat terikat dengan sumber-sumber yang ada di atas jalan kekufuran ini. Kalau zaman dulu mereka kata, ini buat ini dapat ini. Kalau dulu, contohnya dihubungkan makan kenyang, jadi segar, hilang haus bila minum. Bila tutup aurat ni dengan pakaian. Dulu kan, terang ni bumi dengan matahari dulu kan. Seolah-olahnya semua makhluk ni memberi bekas. Jadi nak sembuh kena ambil vaksin. Kalau tidak kamu akan disebut sebagai unvaccinated.
Okeylah, baiklah, saya ambil. Ambil dos 1. Mula-mula dulu saya ingat lagi. Kata Menteri Kesihatan, 1 je. DG kata, 1 je. 1 kali je. Dah habis 1 dos. Ada dos 2 pula. Dos 2 ni pula, kalau siapa yang tak ambil dos 2 ni, dia pula jadi unvaccinated walaupun dia dah ambil dos 1. Jadi kita pun ambil lah dos 2. Dah ambil dos 2, ada dos 3 pula. Siapa yang tak ambil dos 3 unvaccinated juga. Jadi sebenarnya bukan pasport vaksin yang kita nak. Sebab vaksin tu tak habis-habis. Vaksin tak habis-habis. Sampai dos kelima dah sekarang ni. Habis yang sebenarnya pasport apa? Ni saya nak cakap kepada Menteri Kesihatan. Yang penting bukan pasport vaksin. Yang pentinglah pasport immunity. Kekebalan kita dalam menjaga penyakit. Itu yang penting. Pasport immunity. Check immunity. Kamu dah ambil dos 1. Rakyat dah ambil dos 1. Berapa ramai rakyat yang setelah ambil dos 1, dia diperiksa. Ada kesan sampingan ke? Ataupun okey ke? Sihat ke? Ataupun masih kena sakit lagi ke COVID-19? Berapa ramai yang diperiksa imuniti dia? Kadar imuniti dia naik ke turun ke? Berapa ramai? Tak ada. Lepas tu tiba-tiba dos kedua pula. Bagi dos kedua. Berapa ramai yang dicek lepas bagi dos kedua, dia sakit ke? Jantung ke? Dia punya kepala dia hilang ingatan ke? Mata buta ke? Yang sakit-sakit kronik ke? Tak pernah kena kanser, tiba-tiba stage 4. Tak pernah kena leukemia, tiba-tiba kena leukemia. Ada cek ke? Pemantauan, buat pemantauan. Tak ada. Tiba-tiba kena pula pergi dos 3 pula. Dos 3 ni ada ke kesan sampingan? Mulut sengit ke? Tangan kebas-kebas ke? Dan sebagainya. Tak kira lah apa pun. Dan macam mana kita nak tahu bahawa kita ni tidak overdose? Dos 1 ambil, dos 2 ambil, dos 3 ambil, dos 4 ambil, sekarang dos 5 pula nak ambil. Macam mana kita tak tahu? Nak tahu bahawa kita ni tidak overdose dengan benda yang disuntik dalam badan kita. Macam mana nak tahu? Tak ada pun cek, tak ada pun buat pemantauan. Yang tahu cocok aja. Kalau tak cocok, unvaccinated. Jadi sampai bila kita unvaccinated ni? Sampai 500 dos. Saya rasa tak sempat 500 dos. Sekarang ni pun dah ramai yang KO. Ramai yang KO. Jadi nak sebut kat sini, sebenarnya yang perlu bukan pasport vaksin pasport ni. Bukan. Yang perlu ialah pasport immunity. Kamu ni kuat tak immunity kamu? Cek. Immunity boleh dicek. Air kurang dalam kereta pun kita boleh cek. Minyak kurang dalam tangki pun kita boleh cek. Immunity lagi boleh kita cek. B cell, T cell, D-diamond check, darah boleh cek semua. Kita ni sihat tak sihat, kuat tak kuat. Tiba-tiba tak ada cek pun, tak ada apa. Yang penting inject. Kenapa inject ni? Sebab setiap kali injection tu dapatlah komisen, dapatlah duit. Malahan dapatlah masukkan entah apa-apa barang dalam badan manusia tadi. Sampai menjadi hackable animal. Manusia menjadi hackable animal. Jadi hari ni bila kita nak pergi derma darah kan, akan ditanya vaksin apa? Pfizer ke, Moderna ke, apa ke kan. Kalau kita kata saya tak ambil vaksin, katakan bagus, darah fresh. Kalau ambil vaksin, nak tahu vaksin apa, dos mana, darah tercemar. Saya minta maaf sahabat-sahabat yang ambil vaksin, ambil lah kalau nak ambil lagi. Tapi saya nasihatkan kita janganlah ulang kebodohan yang sama. Inilah digambarkan sebagai Ar-Rabtul Adi. Apa Rabtul Adi ni? Mereka yang terikat dengan sumber-sumber kekufuran yang dilakukan oleh pakar-pakar fizik, biologi dan sebagainya, mengikut fikiran mereka. Sedangkan mereka ni golongan yang tidak beriman. Atau kalau beriman pun, mereka ni jahil, terputus
daripada Allah, terputus daripada takwa. Ini semua sumber kesesatan yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita hari ini nak tengok nak ikut je lah. Jadi sebab itulah kita ni nak kena buat benda yang saya sebut 1, 2, 3 atas tadi tu, sebelum tadi tu, sehingga Allah bagi kepada kita hati yang bersih, basirah. Ada hati yang bersih, boleh melihat, boleh nampak, boleh rasa. Kemudian Allah buka pula, boleh dapat mukasyafah, boleh Allah bukakan pula benda-benda yang gaib ni. Sebab tu saya nak sebut sini. Ni tolong ambil, nak ambil nota, ambil ni, tulis. Apa dia? Ini amalan supaya kita tidak jadi sebodoh orang yang sampai peringkat bukan saja taklid, tetapi dia betul terikat. Apa dia? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, di akhir zaman bacalah surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ataupun bismillah, bacalah 10 ayat surah Al-Kahfi. Jadi saya nak cadangkan kepada sekalian tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, sebelum keluar rumah jadikan amalan. InsyaAllah tak akan jadi bodoh macam orang yang ikut Rabtul Adi ni, terikat dengan sumber-sumber yang kufur, ataupun taklid. Orang yang taklid tadi, orang yang taklid tadi ikut aja, ikut je apa, taklid duradi. Jadi apa dia? Bila nak keluar rumah, jadikan satu kebiasaan. Nak keluar rumah tu jangan baca jangan setakat baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil dan sebagainya. Jangan setakat tu je. Kalau boleh sebelum keluar rumah baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama sebelum keluar rumah. Tiap-tiap kali keluar rumah baca 10 ayat. Kalau dah hafal yang pertama, baca yang pertama. Kalau tak hafal yang akhir, baca yang akhir. Tak apa, 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Amalan ini telah dilakukan oleh beberapa orang, alhamdulillah. Dan Allah izin, dia berhadapan dengan berbagai perkara yang mengkonfuskan, meragukan, nak memahami, nak mengenali betul tak betul, ni fatwa ni betul ke, fatwa ni tak betul ke, fatwa ada banyak macam fatwa, tak tahu nak buat macam mana. Baca 10 ayat suratul Kahfi, 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Nak keluar rumah baca, ataupun lepas subuh baca tiap-tiap hari. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita dari menjadi hamba kepada arus yang ada. Sama ada kita menjadi taklidur radi, orang yang mengikut aja, kita ingat betul semua, ataupun orang yang terikat, terikat dengan apa kita kata tadi, keputusan-keputusan, pembohongan yang dibuat oleh musuh. Baca. Kalau tak boleh baca masa tu, baca malam pun tak apa, tapi pastikan tiap-tiap malam baca. Ataupun nak keluar rumah baca, nak keluar rumah. Kalau katakan kita, contohlah, saya minta maaf saya sebut ni, katakanlah kita orang parti, orang politik lah, nak tahu betul yang mana satu betul ni, Tun betul ke, Anwar betul ke, Muhyiddin betul ke, Ajadi betul ke, siapa betul ke, nak tahu siapa-siapa betul ni, baca suratul Kahfi ni, 10 ayat suratul Kahfi tiap-tiap hari. Kalau kita orang parti nak jumpa dengan dia, baca, minta ke Allah. Allah akan bagi petunjuk. Allah akan tunjukkan mana yang al-haq, yang batil. Allah akan bebaskan kita daripada tipu daya Dajjal, tentera Dajjal, macam mana pun tipu daya. Baca. Ini amalan ni, jadikan amalan. Kita dah akhir zaman, bukan kita ni kan zaman-zaman awal-awal, dah akhir zaman dah ni. Malahan nak tajdid dah ni, kita nak bangkit dah ni. Amalkan 10 ayat ni. Jangan main-main. Susah lah ustaz, payah, saya tak hafal.
Sebab botol kopi besar-besar, tampal kat depan pintu. Pintu sebelum keluar, tengok tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca sampai habis. Baca semua. Nak keluar baca. Jadikan amalan. Allah akan tunjukkan kita yang mana hak itu hak, batil itu batil. Ini kadang-kadang ada orang tanya kat saya, Ustaz, macam mana nak tahu fatwa ni betul tak betul ya Ustaz, macam mana? Betul lah, orang ni ada pandangan dia, orang ni ada pandangan dia kan. Macam mana tahu doktor ni betul, doktor tak betul? Minta ke Allah. Salah satu mintaannya ialah kita baca, amalkan suratul Kahfi 10 ayat. Nabi suruh baca tiap-tiap hari. Cuba baca. Baik, jadi macam mana kita nak mengelakkan diri dari kita ni dari sudut tindakan, daripada menjadi orang yang Rabtul Adi ni, sumber kesesatan, orang terikat dengan sumber-sumber kufur yang ada. Macam mana? Wajibkan diri kita bersama dengan ulama-ulama akhirat. Apa maksud ulama akhirat ni? Ulama yang bertakwa, orang yang berjuang, yang kehidupannya itu memang betul-betul melambangkan akhirat. Dia bukan jenis macam-macam lah kita sebut hari ni lah. Dia tak tengok pangkat, dia tak ada pangkat, tak ada apa namanya, jawatan tinggi besar. Tengok ulama yang bertakwa, yang humble, yang bertakwa kan. Habis kalau dia pegang jawatan, kalau dia orang yang pegang jawatan, orang yang pegang jawatan tinggi dalam sesuatu ni, kerjaan ke apa ke, itu pilihan yang ketiga, keempat, kelima dan ke-10. Pilihan pertama, ulama yang tidak ada kepentingan dunia. Tidak ada kepentingan dunia. Kalau dia cakap ikhlas daripada dia. Dia tak cakap ikut apa yang pemimpin yang fasik suruh cakap. Dia tak cakap benda yang dipanggil bos, pemimpin yang dipanggil bos tu suruh cakap, dia cakap. Bukan. Ulama tu kadang-kadang dia pakai pakaian dengan topinya, topi ulama, dengan janggutnya, dengan jubah semua nampak, tapi rupanya dia cakap apa yang bos suruh cakap. Itu bukan ulama kan? Itu bukan ulama. Ulama yang kita maksudkan sini ialah ulama yang tidak ada kepentingan. Dia cakap betul-betul ikut takwa, bukan berlakon. Dia ramai yang berlakon lagi ni. Habis macam mana nak tahu Ustaz mana berlakon tak berlakon? Bacalah surah Kahfi tu. Baca surah Al-Kahfi tu 10 ayat tiap-tiap hari baca. Kalau hari Jumaat, macam Jumaat, malam Jumaat ni, baca sepenuh surah Al-Kahfi. Tapi amalan 10 ayat tiap-tiap hari tu, itu insya-Allah Allah akan tunjuk, Allah akan lorongkan kita keluar daripada tipu daya Dajjal. Tak percaya, buatlah, insya-Allah. Jadi kita kena bersama dengan ulama yang benar-benar mencintai akhirat, ahlul thugur, kata Imam Syafi'i, mereka yang berjihad fi sabilillah. Kita kena berukhuwah dengan orang yang soleh. Sebab tu saya kata ukhuwah penting. Kita kena berukhuwah, ada bersahabat dengan orang yang soleh ni, orang yang baik-baik ni, yang beriman ni, yang bertakwa ni, yang berjuang. Dan kita kena duduk dalam organisasi sama-sama dengan orang yang berjuang. Bukan berasaskan parti, berasaskan iman, Islam, takwa, berasaskan kepada kebangkitan akhir zaman, taifah mansurah hakikiyah, yang hakiki, berasaskan pada ilmu dan sakafah. Sakafah pula apa? Ilmu apa? Yang syarak dan yang waqi', yang faham syarak dan waqi'. Janganlah kita hanya faham syarak aja, kita ikut aja apa dia, tarikat, tapi tarikat ni tak ikut, tak faham waqi', akhirnya dia ikut arus. Kita kena hati-hatilah. Bukan saya kata tarikat tak betul, tak, tarikat bagus, insya-Allah. Tarikat ni salah satu daripada perkara yang penting di akhir zaman. Wajib kita bersama dengan jalan-jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah, wajib. Bukan sunat-sunat ni, tetapi kena ada waqi', kena faham waqi', supaya kita tidak lara dengan amalan fardi kita. Dia ada amal jama'i, dia ada amal haraki. Kita kena bangkitkan Islam. Kita bukan hanya sekadar semayang puasa untuk diri kita aja. Allah perintahkan kita kena berjihad, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah perintahkan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah ada daripada segolongan daripada kamu, wal takum minkum ummah. Nak kena ada.
Jadi sebab tu kita nak kena bersama-sama dengan mereka yang ada ukhuwah tadi, yang ada jamaah bersama dengan jamaah. Tak apalah jamaah mana pun, yang penting jamaah tu kalau boleh jamaah yang ada kefahaman tentang waqi', kefahaman tentang realiti semasa, kefahaman tentang syarak. Jangan main ikut aja, syarak kena ada ilmu agama, jangan main ikut aja, kena ada syarak. Sebab tu kena ada juga orang alim di situ, jangan kita pandai-pandai kita je. Baik. Yang kelima, sumber kesesatan di hadapan kita ialah disebut sebagai jahlul murakkab. Jahil yang murakkab. Kita sebut bahasa kita jahil murakkab lah kita. Bodoh yang bertapuk-tapuk. Ini jenis orang bukan dia terikat tadi, yang tempat dia terikat je kan. Hak ni dia bodoh. Ini majoriti umat. Apa maksud bodoh ni? Bukan maknanya dia tak belajar, tak pergi sekolah, dia duduk dekat rumah aja, tak pergi sekolah, homeschooling. Bukan. Itu bukan bodoh. Jahil yang kita maksudkan di sini. Jahil yang kita maksudkan di sini ialah jahil di mana kita hari ini kan, dahlah kita tak faham iman, tak faham Islam, tak faham waqi', tak faham semua, tapi kita rasa kita pandai. Itu bodoh. Bodoh yang bertapuk-tapuk kan? Bodoh yang bertingkat-tingkat. Dahlah dia tak kenal Islam, dahlah dia tak tahu macam mana tariqah, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, tak tahu langsung proses tu. Tarbiyah tak faham, dakwah tak faham, jihad lagi tak faham, hijrah lagi tak faham. Ingat hijrah ni BOL je, tu hijrah bukan BOL. Hijrah bukan emergency exit, bukan. Jadi dia tak faham, tapi dia belagak macam faham. Jadi belagak macam faham ni sumber kesesatan. Kita kena ada guru, kena ada muallim, kena ada syekh, kena ada pembimbing, murabbi, kena ada mursyid, kena ada. Tak boleh kita pandai-pandai kita, aku ni dah terror dah habis. Kita tak pernah lalu tarbiyah, kita rasa kita dah boleh tarbiyah diri kita. Jadi ini jahil murakkab, iaitu mereka yang rasa diri pandai. Dah cukup dah, aku dah tahu dah boleh prepping dah boleh buat dah boleh buat sistem ni. Sedangkan dia tidak ada murabbi, dia tak ada guru nak bimbing dia, nak buang kelemahan dia, nak proses nafsu dia. Jadi ini jahil murakkab, dia rasa dia pandai, padahal kan, berlapis-lapis bodoh dia tu. Ini adalah sumber kesesatan juga. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 18, wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Dan mereka sangka bahawa mereka akan memperoleh manfaat. Mereka rasa dia pandai lah. Dia rasa dia pandai, dia dapat satu yang okey. Tak apa, okey. Nak ikut ni, okey, tak apa. Nak ikut yang tu, okey, tak apa. Ikut politik ni, okey. Ikut politik sana, okey. Ikut politik sini, okey. Mereka menyangka bahawa mereka ni okey, tak ada apa-apa. Ketahuilah, ala innahum humul kadzibun, sebenarnya mereka ni pendusta. Mereka ni orang yang jahil. Nampak macam pandai, tapi pandainya pandai yang ngok gitu kan. Jadi ini nombor 5. Ini pun sumber kesesatan di akhir zaman. Dia belajar sikit je, tapi dia rasa dia macam PhD dah. Dia macam orang dah terror sangat. Dia boleh hurai ayat ni, hurai ayat tu. Cakap banyak, buat tak. Ini orang jahil murakkab. Cakap banyak, dia buat tak, beramal tidak. Itu jahil murakkab lah tu. Jahil yang berlapis-lapis tu. Jadi sebab tu nak kena tengok balik diri kita. Jangan sampai kita jadi geng-geng yang terperangkap dengan kebodohan ni. Bodoh sombong nama dia. Bodoh sombong. Yang keenam, yang terakhir nak sebut kat sini, at-tamasuk fi usulil aqaid bil mujarradi zahiril kitab wa sunnah. Ini yang keenam ni ialah, yakni di dalam pokok-pokok akidah ni, dalam kita memahami akidah, dalam kita memahami ikatan
ikatan-ikatan yang ada pada Quran, pada hadis itu, tetapi kita tidak menggunakan akal yang sihat dan tidak merujuk kepada alim ataupun ulama akhirat tadi. Jadi kesesatan ini antara yang berlaku bila kita hanya pandai-pandai kita ambil satu hadis, kemudian kita tengok makna pada hadis tu, itulah dia. Yang lain salah, orang lain tak betul, orang lain ni bid'ah belaka, orang lain semua salah. Tapi kita tidak merujuk kepada alim ulama yang betul-betul faham, sampai kita kata kita tolak mazhab, tak nak mazhab contohnya. Tapi kita bukan orang mujtahid, kita bukan orang yang boleh berijtihad, tapi kita dah tolak mazhab, tak nak mazhab. Ataupun kita kata saya mazhab saya sendirilah, saya yakin dengan saya ni dah pandai dah, saya dah belajar daripada AI boleh jawab, AI dekat dalam komputer tu, dekat dalam online tu boleh jawab soalan apa pun, dia boleh jawab, AI dia boleh jawab, saya pandai. Ini termasuk orang yang dalam perkara-perkara asas akidah ini dia tidak ada panduan, dia tidak ada rujukan dia. Ini juga sumber kesesatan. Rujukan kita sekadar Google je. Kita tak ada guru yang boleh membantu kita, memahamkan kita. Kita kata okey, kita nak mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah? Apa rukun-rukun syahadah? Kalau saya tanya tuan-tuan, apa rukun syahadah? Rukun syahadah bukan yang kita tak tahu. Macam mana kita kata syahadah kita ni, syahadah kita ni sempurna? Allah pasti terima syahadah kita. Rukun syahadah pun kita tak tahu, kan? Jadi rukun tarbiyah, apa rukun tarbiyah? Rukun tarbiyah pun kita tak tahu. Macam mana kita nak kata kita ni mentarbiyah diri kita? Kita dah okey dah baca Quran, tapi rukun tarbiyah pun kita tak tahu. Benda yang patut ada dalam hidup kita ni, tarbiyah, arkanul tarbiyah, kita tak tahu apa rukun tarbiyah. Kita tak tahu apa rukun syahadah. Kita tidak tahu apa perkara yang membatalkan syahadah. Contoh, kita buat benda okey, nampak okey, rupanya batal syahadah kita. Wa yazbillah min zalik, kan? Orang baca doa, imam baca doa, kita amin amin. Tiba-tiba padri baca doa, kita pun amin juga. Tak pasal-pasal batal syahadah kita. Apa perkara yang membatalkan syahadah kita ni? Kita boleh mengaminkan padri itu baca doa. Padri itu orang Melayu murtad, masuk Kristian, dia baca doa, kita pun amin. Tuhan dia dah tak sama dengan Tuhan kita. Dia dah mensyirikkan Allah, Trinity. Kita pula mentauhidkan Allah. Kita mengaminkan, kita menerima dia, Tuhan dia tu kita terima, kita aminkan tadi. Seolah Tuhan itu boleh menjawab doa, boleh memperkenankan doa. Syirik kita, silap-silap, murtad. Batal syahadah. Kena mengucap, lu kena mengucap lagi sekali. Kita tak ada guru yang kita nak rujuk. Kita kata mentauhidkan af'al Allah. Apa maksud mengesahkan af'al Allah ni, perbuatan Allah ni? Apa maksud mengesahkan sifat Allah ni? Apa maksud mengesahkan zat Allah? Bolehkah kita nampak zat Allah ni? Apa maksud mengesahkan zat Allah ni? Tak ada guru. Kita nak belajar, jangan tanya Google, tanya AI. AI pun tak boleh jawab sebab dia pun tak ada Tuhan. Jadi nak sebut kat sini, kan, golongan keenam yang buat kesesatan ni bila kita tidak ada sumber rujukan yang betul. Kita pandai-pandai kita je. Kalau jahil murakab tadi, memang dia jahil, tunjuk pandai. Hak ni dia adalah sesuatu dalam hidup dia, tapi rujukan dia Google, rujukan dia online, rujukan dia AI, bukan ulama-ulama orang alim yang betul-betul boleh membimbing dia, mursyid yang boleh membimbing dia, ataupun murabbi yang boleh membimbing dia, guru yang boleh membimbing dia. Jadi ini yang kelima, yang keenam ni adalah antara sumber-sumber kesesatan. Kenapa dia berperasaan begitu, berasa begitu? Dia rasa okey sebab sains. Aku dah belajar sampai universiti, aku dah faham dah matematik, aku dah faham sains, biologi, fizik, aku dah faham sastra, aku dah faham ekonomi, aku dah faham semua. Jadi kita rasa kita dah faham dah, kita dah tahu dah. Jadi kalau ustaz-ustaz ni nampak lekeh, alah murabbi ni, alah apa namanya mursyid ni, alah tuan guru ni lekeh. Tuan guru ni belajar dekat pondok je agaknya, ataupun tuan guru ni belajar dekat sekolah kampung aja, aku pergi luar negara contohnya.
Yang keenam ni sebenarnya yang paling bahaya, kerana di dalamnya ada ujub, dalamnya ada riak, dan dalamnya ada takbur. Jadi bila ada ujub, riak dan takbur ni, apa pun amalan kita, dia tidak ada barakah. Kalau nampak baik amalan tersebut, nampak baik, nampak baik kan, nampak elok, tapi sebenarnya adalah istidraj. Kerana kita buat benda nampak nikmat, buat jadi, buat doa makbul, buat jadi. So kita rasa kita pandai, kita rasa kita hebat. Rupanya istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kelanjuran, beri nikmat dalam rangka Allah nak menghancurkan kita sebab ujub kita tadi, sebab takbur kita tadi, sebab kita ada riak tadi. Jadi benda-benda ni. Jadi sebab tu kita kena berada dalam tarbiyah. Jadi yang keenam ni, banyak golongan-golongan yang daripada hari ni rasa diri dah pandai dah. Sebab tu dia boleh bid'ahkan orang. Dia boleh sesatkan orang. Dia kata orang ni sesat, orang ni bid'ah, orang ni kafir. Kenapa? Kerana dia rasa dia dah okey. Sedangkan dia tak ada guru. Adab pun tak ada, akhlak pun tak ada. Kalau kita tengok dalam tarbiyah kan, dalam tarbiyah, halus tarbiyah yang cakap halus. Dia bukan kita cakap macam tu je. Tak. Tarbiyah ni dia satu yang menyentuh hati. Satu yang menyentuh hati, membina kekuatan akhlak dan adab. Kita boleh semayang, boleh puasa, kita boleh baca Quran, tapi adab akhlak belum tahu. Melainkan ada sentuhan-sentuhan daripada murabbi, atau ada sentuhan-sentuhan daripada orang-orang yang telah menjadi contoh kepada kita dalam kehidupan dia. Jadi sebab tu hari ni kita tengok hari ni yang keenam ni nampak macam tak ada apalah, okey lah, boleh lah, dari ilmu cukup lah, saya dah boleh faham bahasa Arab, saya dah boleh cakap semua. Rupanya tak cukup. Kena ada apa? Kena ada juga orang yang boleh menasihat kita, menegur kita. Sebab tu kita tengok kenapa dan Allah SWT mewajibkan kita. Banyak orang Islam ni kena dengar nasihat, sampai pergi khutbah, kena dengar khutbah. Kenapa? Kadang-kadang khutbah yang kita dengar tu dah tahu dah. Tapi kena dengar juga. Kenapa? Kerana fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu baik bagi orang yang ada yakin, ada iman kepada Allah. Jadi nak sebut kat sini pada malam ni, ada 6 perkara yang sebenarnya ada pada sains yang ada pada hari ini, education yang ada pada hari ini, yang sebenarnya merupakan sumber-sumber kesesatan. Sebab tu kita bukan kata sains ni tak betul, bukan. Kita tak cakap macam tu. Sains ni suatu yang bagus dan boleh memberi manfaat kepada kita, tetapi mestilah dengan ikatan akidah, iman tadi, Islam tadi, kan, kita pula terikat dengan suasana mengenal Allah, suasana kita takarub dengan Allah, barulah sains itu jadi suatu yang manfaat. Tapi kalau sains itu menjadi suatu yang menjadikan kita ni lebih tinggi lagi rasa, lebih aku lagi, keakuan kita, aku yang kuat, aku yang pandai sebagainya tadi, malahan kita ikut pula sumber-sumber daripada musuh-musuh Islam tadi, maka sains menjadi sumber yang menyesatkan. Yang lebih berat lagi, sains adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kelalaian dan sihir, sekiranya dia diasaskan pula oleh iblis. Kalau iblis yang buat tu, memang dia ada sihir. InsyaAllah mungkin kita akan sambung lah pada masa akan datang mengenai sihir ni. Kita akan bincang lebih detail lagi lah. Jadi saya pesan, saya dah pergi assignment lah ni. Assignment untuk kita buat kan. Pastikan kalau nak jadi orang yang tidak ikut arus, orang yang tak terikat dengan kebodohan, orang tak jadi orang jahil murakab, orang tak jadi orang yang sombong bodoh, orang yang sombong, yang ujub, yang teriak takbur dan sebagainya tadi. Setiap hari nak keluar rumah, paling kurang nak keluar rumah, bacalah 10 ayat daripada ayatul kahfi, suratul kahfi. Baca 10 ayat. Ayat yang pertama 10, atau ayat yang terakhir 10 ayat terakhir. Bacalah tiap-tiap hari. InsyaAllah kita akan nampak al-haq itu haq, yang batil itu batil. Kita akan nampak insyaAllah. Kita pun nampak, bila kita nampak tu, kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Baru kita rasa syukur ke Allah. Dan orang lain semua terima, ikut. Kita tak boleh. Kenapa? Kita Allah bagi nampak. Allah bagi nampak insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amithala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah pada hari Sabtu ni ada satu seminar Al-Iman wal Ukhuwah Lillah Fillah 20 hari bulan di Limbunan Kasih. Siapa yang ada ke lapangan jemput sekali lah kalau dah selalu dengar-dengar ni maknanya dah ada kefahaman, dah selalu dengar kuliah FB ni kan. InsyaAllah jemput hadiah lah pukul 9 pagi. Percuma percuma, tak ada bayar apa-apa, cuma datanglah dengan hati untuk menerima perbincangan. So tajuk ni sekitar Al-Iman wal Ukhuwah Lillah Fillah. Bagaimana kita nak sama-sama menjadikan ukhuwah kita tu betul-betul mantap sebagai solusi akhir zaman insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.